Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Malam ini kita bersiaran live lagi ya. Ah, dengan tajuk live saya malam ini iaitu tasking UMNO BN. Sekejap saya buat setting sekejap. Okey. Saya dah setting sekejap ya. Jadi tunggu kawan-kawan masuk sekejap. Nanti saya bacakan. Waalaikumsalam Mak Haji. Waalaikumsalam Mak Haji. Nak adjust sikit, tengok dekat sini dia tak center. Tak tahu apa kenapa masalah dia, tapi tak apa. Okey. Jadi selamat datang semua. Selamat malam semua. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam Farid. Hari Rabu kita pakai biru lah. Tajuk kita malam ni tasking UMNO BN seperti mana saya tulis dekat tajuk posting ini Jadi kita tunggu ramai sikit masuk, baru saya start bagi ulasan berkenaan dengan tajuk topik live kita pada malam ini ya. Tajuk kita adalah berkenaan dengan tasking UMNO BN ya. Tasking UMNO BN yang tasking politik UMNO Barisan Nasional yang ramai orang tidak perasan dan tidak sedar. Waalaikumsalam. Saya tengok komen Waalaikumsalam Sarjan Yusof. Waalaikumsalam Khair Osman, Farid, Mak Haji. Tunggu ramai sikit, nanti saya mulakan ulasan saya. So you all baca dekat topik. Saya copy masuk dekat komen sekejap. Topik kita pada malam ini. Itu topik kita Saya dah masukkan topik kita pada malam ini, iaitu tasking politik UMNO BN. Itu topik kita pada malam ini. Jadi kita tunggu ramai sikit, baru kita mulakan ulasan. Jadi siapa-siapa nak ada soalan, ada pendapat, sila tulis Waalaikumsalam bro Bawang Holon Posting you best. I sukalah. I mesti senyum kalau tengok you punya posting
Okey. Saya pilih tajuk malam ini tasking politik UMNO BN kerana selepas PRN Sabah kita melihat di media sosial ramai ada kelompok tertentu, kelompok-kelompok tertentu menyerang Presiden Zahid kerana jawatan Ketua Menteri Sabah dapat kepada bersatu. Dan hari ini Timbalan Ketua Menteri Sabah 1 dan juga Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sabah Datuk Bung Mokhtar telah membuat satu pernyataan rasmi meminta maaf kepada Presiden Zahid kerana UMNO Sabah tidak dapat jawatan Ketua Menteri dan UMNO Sabah berkompromi untuk menerima hanya jawatan Timbalan Ketua Menteri di atas faktor kita tidak mempunyai kekuatan angka di dalam GRS. Dan saya melihat satu trend agak tidak sihat selepas pilihan raya negeri Sabah, di mana kelompok tertentu yang kita boleh kata beberapa dua NGO yang rapat dengan bosku begitu galak dan hebat menyerang, mengencam, menghina, menghamun Presiden Zahid. Dan saya melihat trending itu satu perkara yang tak sihat. Menghina Presiden Parti, menyerang Presiden Parti, menyerang parti adalah satu perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada parti kita. Semua orang tahu saya Pro Hishamuddin. Semua orang tahu saya bukan orang Presiden Zahid. Tetapi saya orang lama. Saya pengundi dan saya orang lama. Dan saya melihat institusi Presiden UMNO itu penting. Saya melihat parti UMNO itu penting. Dan saya berpendapat, saya berpendapat menyerang parti, menyerang pimpinan parti, menyerang presiden parti, menyerang institusi presidensi parti adalah satu perbuatan yang tidak elok, tidak manis, keji, jijik. Dan serangan ke atas presiden itu telah mendatangkan kecederaan politik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan maka itu pagi tadi, sebelum ini 2-3 hari ini saya telah membuat beberapa posting, iaitu saya menjelaskan melalui posting saya berkenaan dengan ancaman kepada UMNO dan juga pengkhianatan Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional di PRN Sabah. Dan saya melihat serangan kepada Presiden UMNO dan UMNO ini satu perbuatan yang boleh menggugat parti UMNO dan parti Barisan Nasional. Dan saya melihat orang ramai terikut dengan posting-posting yang mengecam, menghina presiden, dan saya beranggap komen-komen dan posting mereka walaupun bersifat emosi, tetapi dia boleh mewujudkan satu persepsi yang tidak elok kepada parti kita UMNO dan juga Barisan Nasional. Kita harus tahu UMNO adalah peneraju di dalam Barisan Nasional, dan serangan ke atas presiden dan institusi presidensi dan MKT parti UMNO boleh mencalakan dan merosakkan imej parti. Dan saya beranggapan dan saya berpendapat serangan-serangan itu tidak realistik dan over limit, over had, melebihi had, overact, melebihi had, over limit.
melampau-lampau. Dan maka itu hari ini saya telah membuat satu posting yang bertajuk Tasking Politik UMNO BN selepas PRU 14 yang mungkin orang ramai tidak sedar, tidak tahu ya. Sekejap saya tengok dekat komen sekejap sebelum saya teruskan. Waalaikumsalam semua yang bagi salam. Terima kasih kerana doakan saya. Okey. Jadi saya mendapati serangan ke atas Presiden UMNO ini berunsur politik, bermotif politik tertentu. Kerana serangan ini sangat kuat dilakukan oleh 2-3 NGO yang sangat dilihat rapat dengan bosku, Datuk Seri Najib Razak. Dan saya beranggap perbuatan mereka ini merosakkan nama baik bosku, Datuk Seri Najib Razak. Ya. Dan kita juga tahu Presiden Laskar Cyber, Datuk Luqman Adam, bekas ahli Majlis Tinggi UMNO, telah dikatakan memberi 7 hari, tempoh 7 hari kepada Presiden UMNO untuk keluar daripada perikatan. Dan saya tak tahu jika selepas 7 hari itu Presiden UMNO tidak buat apa-apa tindakan yang akan dibuat, saya tidak tahu. Tapi saya beranggapan ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjadi calon Presiden UMNO mengambil kesempatan situasi ini untuk menambah garam, menambah luka serangan ke atas Presiden, parti dan juga parti UMNO. Dan saya beranggapan itu adalah perkara yang tidak realistik dan tidak patut dan tidak wajar sama sekali. Dan hari ini saya telah membuat satu posting, saya jelaskan apa itu tasking politik UMNO BN yang selepas PRU 14 ya. Kita semua tahu PRU 14 BN kalah dan kemudian 26 MP UMNO meninggalkan UMNO dan lompat ke Parti Bersatu. Dan kita tahu mereka buat begitu kerana tekanan-tekanan tertentu yang dibuat ke atas mereka oleh Tun Dr. Mahathir ketika itu ya. UMNO ketika itu menjadi hilang arah ya. Ramai orang meninggalkan UMNO ya, ramai orang terkedu. MP-MP ditekan untuk meninggalkan UMNO dan masuk Bersatu. Dan 10 rakan komponen Barisan Nasional juga telah meninggalkan Barisan Nasional ya. Jadi kita lihat di sini apabila kita tewas pilihan raya PRU 14, MP-MP kita lari kepada Bersatu. Kemudian 10 daripada 13 komponen Barisan Nasional keluar meninggalkan Barisan Nasional. Ya. Dan bermula dari situ survival parti UMNO terancam dengan teruk ya. UMNO cedera dengan teruk dan UMNO terancam dengan teruk dan survival parti UMNO di hujung tanduk. Maka beberapa gerakan politik telah dilakukan selepas Datuk Seri Najib dizalimi, dianiaya, ditangkap, dimalukan, dihina dan didakwa di mahkamah. Beberapa gerakan politik dilakukan oleh pimpinan UMNO ya. Kita ada gerakan Hishamuddin, gerakan KJ, gerakan Nazri, gerakan Zahid, gerakan Tokmat ya. Gerakan-gerakan ini play along bermain mengikut nada sasa dan kuat dengan kuasa dan keangkuhan dan keriakan politik, kerakusan kuasa politik Mahathir dan DAP ketika itu sangat jelas. Jadi pencatur-pencatur UMNO khususnya pencatur-pencatur UMNO terpaksa play along bermain mengikut arus
dan mengikut apa saja kehendak mereka ya, demi kepentingan strategik UMNO, survival UMNO ya. Antara kepentingan strategik UMNO ketika itu adalah aset-aset UMNO, dan UMNO diugut untuk diharamkan, dan begitu juga tokoh-tokoh insan berwibawa di dalam UMNO yang kita harus jaga supaya mereka tidak meninggalkan parti ya. Dan dana kewangan UMNO discard ya. Akaun UMNO dibekukan, akaun pemimpin UMNO dibekukan. UMNO ketika itu cedera sangat parah ya, lebih pada ICU dan amat nazak. Maka gerakan-gerakan politik yang dibuat ketika itu di peringkat permulaan adalah untuk memastikan UMNO bertahan bernafas ya. UMNO telah dicekik, dijerut, dipijak, dicederakan, ditikam, dah terbarai. Tetapi pemimpin-pemimpin kita bertahan ya dengan asakan-asakan Mahathir dan DAP. Ya, mereka tidak tinggalkan parti ya. Akaun parti dibekukan ya. Harta aset UMNO dibekukan ya, dan mereka harus bergerak untuk memastikan agar UMNO terus survive ketika itu ya, memastikan UMNO bernafas ketika itu, dan mereka bermain ikut alunan yang dipalu oleh Mahathir dan PH. Dan sudah tentu apabila Mahathir berkuasa, dia harus perkuatkan PPBM, dan agenda utama dia adalah membunuh UMNO, dan UMNO telah diikat, ditikam di macam-macam di pelbagai sudut ya. Ini satu situasi yang menakutkan kepada UMNO, situasi yang amat cemas, amat bahaya kepada UMNO ketika itu. Maka gerakan-gerakan sulit telah dibuat seolah-olah untuk menampakkan kita mengikut kehendak Mahathir ya. Kita buying time, kita membeli masa ya. So agenda pertama kita ketika itu adalah untuk menyelamatkan UMNO ya. Ketika itu kita tidak dapat melemahkan Mahathir dan PH-DAP kerana mereka begitu sasa dan kuat ya. Kemudian dengan izin Tuhan, peluang muncul apabila Mahathir menaikkan Azmin Ali, dan berpunca dari situ berlaku perpecahan di dalam PKR, dan di situ kita melihat satu cahaya di hujung terowong ya. Dan kita mengambil kesempatan itu, kita mengikut alunan itu selama setahun ya, selama setahun sepanjang 2019, sehinggalah pada 24 Februari 2020 awal tahun ini kerajaan PH jatuh ya, dan kita terpaksa menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk menumbuhkan kerajaan Perikatan Nasional, dan sokongan itu adalah sokongan MP-MPBN UMNO kepada PM. Semata-mata kita tidak mahu Mahathir dan DAP dan Anwar berkuasa ya. Dan dalam tempoh 22 bulan itu, selain gerakan-gerakan yang dilakukan oleh UMNO demi survivalnya, UMNO juga bertungkus lumus mencari dana untuk menampung kos operasi harian dan bulanan UMNO ya, dan memastikan UMNO bertungkus lumus memastikan tiada lagi MP-MP mereka melompat ke PPBM ya. Dan amat susah dengan tidak ada kuasa ya. Dan pada tahun 2018 Presiden Zahid telah menang jawatan Presiden UMNO, dan beliau adalah presiden yang tidak ada kuasa menteri sehingga hari ini. Nah, walaupun kerajaan PN ditubuhkan dan disokong oleh MPN 43 MPBN, tetapi beliau tidak mengambil sebarang jawatan menteri ya. Dan Datuk Seri Najib Razak pun berkata melalui postingnya, sokongan kita kepada kerajaan Perikatan Nasional sekadar sehingga PIU 15 ya. Dan bermula
daripada kejatuhan kerajaan PH dan kita menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional dan 11 Menteri BN menjadi 11 MP BN menjadi menteri di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, kita telah mengambil sebanyak peluang yang ada selama 7 bulan ini untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan yang lain yang telah dialami oleh UMNO dan BN. Kita semua harus tahu UMNO adalah peneraju kepada Barisan Nasional. Dan kita semua harus tahu apabila kita tewas pilihan raya umum PRU 14 pada 2018, kita kehilangan 10 rakan komponen Barisan Nasional. Daripada 10 rakan komponen ini, 9 daripada Sabah dan Sarawak, 6 daripada Sarawak, 3 daripada Sabah. Ya. Dan UMNO sebagai peneraju Barisan Nasional amat harus memperbaiki bukan saja UMNO, tapi harus juga memperbaiki, membina semula Barisan Nasional. Ya, di segi politik, ya, di segi matematik politik. Pemulihan UMNO, kebangkitan semula UMNO tidak berapa ada makna tanpa UMNO sebagai peneraju Barisan Nasional berjaya kembalikan 10 bekas rakan komponennya yang meninggalkannya. Kan? Jadi UMNO harus berusaha dan mengambil tindakan yang perlu dan melakukan sesuatu agar 10 rakan komponen ini kembali kepada kita. Kerana apa? Kerana setelah Perikatan Nasional ditubuhkan, ya, PAS sudah tidak lagi berminat dengan Muafakat Nasional. PAS telah alih arah kepada PPBM, ya, dan PAS tidak lagi setia dengan UMNO. PAS begitu ganas dengan UMNO. Yang terbaru, PAS menegur Ketua Pemuda UMNO, sedangkan yang salahnya bukan Ketua Pemuda UMNO. Yang salahnya Ketua Pemuda Bersatu yang menghina UMNO dan bosku. Jadi bila Ketua Pemuda menegur, PAS pula menegur Ketua Pemuda UMNO. Ini menunjukkan ketidaksetiaan PAS kepada kesefahaman Muafakat Nasional. Ya. Dan sebelum itu, beberapa keputusan yang dibuat oleh PAS lebih menjurus kepada memihak kepada PPBM. Ya. PAS berpeluk tubuh apabila PAS berpeluk tubuh membisu, tidak berkata apa-apa apabila UMNO BN dikhianati di hari penamaan calon di Pilihan Raya Negeri Sabah. Ya. Kita semua tahu UMNO Sabah yang ada autonomi telah bersetuju untuk hanya bertanding 32 kawasan DUN dan memberi laluan kepada PPBM dan mengambil keputusan tidak bertanding ke semua DUN, ya, demi kesepakatan di dalam Perikatan Nasional. Tetapi pada hari penamaan calon, PN telah memancing PBS yang pernah menjadi komponen UMNO, komponen BN dan menjadi sekutu BN, walaupun setelah keluar pada BN, PN telah memancing PPBS dan mengajak PPBS untuk bertanding di 17 kawasan yang UMNO bertanding. Dan akibat daripada pengkhianatan ini, BN Sabah hanya mampu menang 14 DUN sahaja daripada 32 DUN yang mereka bertanding. Dan PAS berdiam diri membisu, tidak menegur Perikatan Nasional, tidak menegur PPBM, di mana PAS sepatutnya sebagai rakan utama di dalam Muafakat Nasional seharusnya bersuara, ya, atas nama kesetiaan kepada kesefahaman Muafakat Nasional. Tapi PAS berdiam diri. Ya. Apa saja berkaitan masalah isu antara UMNO dan PPBM, PAS akan menyebelahi PPBM. Dan ini satu pengkhianatan yang jelas terang lagi bersuluh ke atas UMNO BN. Dan Presiden Zahid sebagai Presiden UMNO
beliau berfungsi sebagai institusi presidensi UMNO di dalam Barisan Nasional dengan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional. Pertimbangan beliau di dalam Barisan Nasional sangat rumit kerana kehendak politik di dalam Barisan Nasional adalah politik inklusif, sedangkan kehendak akar umbi UMNO adalah politik eksklusif untuk Melayu Islam bersatu. Dan kehendak akar umbi UMNO lebih-lebih lagi yang dapat kita lihat di media sosial agak berketerlaluan, agak tidak selari dengan kehendak politik Barisan Nasional. Ya, saya amat kesal dan saya boleh katakan akar umbi di media sosial hanya nampak UMNO dan mereka tidak nampak kepentingan Barisan Nasional. Mereka tidak nampak UMNO harus membuktikan kepada rakyat jelata yang UMNO mampu menarik balik 10 rakan komponennya yang keluar daripada BN. UMNO sebagai peneraju BN harus membuktikan kepada rakyat jelata, pelabur-pelabur luar negara dan semua pihak yang terlibat bahawa UMNO sebagai peneraju BN mampu mengembalikan 10 rakan komponen yang meninggalkan BN kembali kepada BN dan menyokong BN. Dan sehingga hari ini tidak ada satu pun daripada 10 komponen yang meninggalkan BN menyatakan sokongan mereka secara terang kepada Barisan Nasional. Dan pelabur-pelabur luar melihat Barisan Nasional belum kuat, Barisan Nasional belum pulih. Dan mereka beranggapan, mereka mengtakrifkan UMNO masih lemah dengan masalah dalaman, masalah politik yang tidak stabil di dalam UMNO. Dan UMNO sebagai peneraju Barisan Nasional gagal mengembalikan 10 bekas rakan komponen penting mereka kembali ke BN. Inilah perkara yang akar umbi UMNO di media sosial tidak perasan, tidak nampak. They are not aware the strategic interests of the former Barisan Nasional component. Mereka tidak sedar kepentingan strategik dan keperluan strategik untuk 10 bekas rakan komponen BN kembali kepada BN. Mereka tidak nampak itu. Mereka hanya nampak politik UMNO saja. Mereka fikir UMNO boleh menang dan mendominasi PRU 15. Dan di segi matematik politik, jika BN hendak kembali dominasi di dalam PRU 15, BN harus kembali sebagai BN sepenuhnya. BN yang ada hari ini hanyalah 20% daripada BN yang sebenarnya. Ya. BN yang sebenarnya 13 komponen sebelum PRU 14. Ya. Selepas PRU 14, BN hanya tinggal 3 komponen, iaitu UMNO, MCA dan MIC. Dan selepas di PRN Sabah, saya tengok di media sosial amat kuat serangan ke atas MCA kerana MCA gagal memenangi apa kerusi pun. Dan segi logiknya, kita tahu memang pengundi Cina tak akan undi MCA. Ya? Dan tidak yang akan mahu mengundi MCA. Kerana apa? Kerana kita pemain-pemain pro UMNO di media sosial menyerang MCA. Memaksa UMNO membuang MCA. Ya? Dan pengundi Cina mana, pengundi India mana yang nak mengundi MCA dan MIC jika penyokong UMNO sendiri menyerang MCA, menyerang MIC dan mendesak UMNO membuang MCA, MIC. Ya, jadi ini faktor politik yang harus orang ramai ketahui dan lihat dengan skop yang lebih luas. Jika minggu depan diadakan PRU 15 dan UMNO BN bertanding dengan hanya UMNO MCA MIC, kita tidak boleh menang. Ya, kita tak boleh menang.
Kerana suasana hari ini, senyara politik, persekitaran politik pada hari ini sudah tidak ada lagi politik dominan. Kita tengok contoh pilihan raya di Sabah. Ya, kita tengok. Menang, kita menang. GRS menang. Tapi menang 3-4 don saja. Ya. Dan nak kata warisan kalah, tak juga. PRU 14 dia 21 don. PRN 2020 dia 23 don. Itu belum kita tengok jumlah undi yang warisan dapat. Ya, warisan tidak kalah sebenarnya. Nasib baik ada pertambahan don, 13 pertambahan don. Nah, sedangkan BN ketika PRU 14 ada 31 don. Ya, dipecahkan 10 pergi ke PPBN. Ya. BN ada 21, PPBM ada 10. Tapi PRN Sabah campurkan BN 14 dengan bersatu 11, 25 don. Maknanya kita kehilangan 6 don. Ya, kita kehilangan 6 don. Warisan tambah 2 don. Itu belum kita tengok lagi jumlah majoriti, jumlah pengundi, ya, yang warisan dapat, yang kita dapat. Kita belum kira yang itu lagi. Kalau kita kira betul-betul pencapaian kita tidak hebat sebenarnya di PRN Sabah. Dan untuk PRU 15, sasaran utama kita adalah 100, paling minima 125 MP. Kurang daripada itu, kita tidak kuat. Dan untuk mencapai 125 MP, BN perlu pastikan bekas rakan komponen mereka di Sabah dan Sarawak kembali ke dalam Barisan Nasional. Barisan Nasional jika bertanding dengan 3 komponen, kemudian selepas pilihan raya terpaksa bergabung dengan GPS Sabah dan GPS Sarawak. Itu tidak kuat. Ya, itu tidak kuat. Kacamata pelabur dan penganalisis antarabangsa, ya, penganalisis badan-badan berbewa berpolitik peringkat dunia akan melihat BN tidak kuat kerana terpaksa bergabung dengan GPS, dengan GPS Sarawak dan GPS Sabah. Ya. BN akan dilihat kuat jika bertanding dengan 13 komponen atau 12 komponen. Ya, itu sangat penting, ya. Jika BN gagal kembalikan GPS Sabah, GPS Sarawak ke dalam Barisan Nasional, maka entiti politik dunia, pelabur-pelabur akan melihat Barisan Nasional tidak cukup kuat, tidak boleh menjadi satu parti yang dominan di dalam PRU 15. Maka itu kita harus mengelak menyerang UMNO, menyerang pimpinan UMNO. Kerana kita tak tahu beban yang ditanggung mereka. Beban-bebannya adalah untuk mengembalikan 10 komponen, bekas rakan komponen BN. Untuk beroperasi dengan kewangan yang sikit. Untuk memastikan tokoh insan-insan yang bertaraf tokoh di dalam Barisan Nasional dan UMNO tidak lari ke Perikatan Nasional. Dan kita harus tahu Perikatan Nasional ditubuhkan dan telah menjadi ancaman kepada UMNO BN. Kita tahu PPBM tiru UMNO dan Perikatan Nasional tiru Barisan Nasional. Ya. Dan kita tengok di PRN Sabah dengan kuasa yang mereka ada, kelebihan yang mereka ada sebagai Perdana Menteri, kekuatan kewangan, kekuatan jentera kerajaan, mereka berjaya memancing PBS dan STAR untuk bersama mereka. Dan hasilnya, mereka menguasai PRN Sabah dengan PPBM 11 kerusi, STAR 7, PPS 7. Ya. Dan mereka menjadi kuat. Ya. Jadi, 10 rakan komponen BN, bekas rakan komponen BN ini, 2 telah mengikut Perikatan Nasional. Ya. PAS pun rakan UMNO, rakan BN di dalam Muafakat Nasional telah dipancing, telah mengikut Perikatan Nasional. GPS dan STAR telah mengikut Perikatan Nasional. So, tinggal lagi 8 komponen, ya,
seperti yang bekas BN yang tinggal untuk kita berusaha untuk memikat mereka kembali, ya. Tetapi kita tidak mempunyai kuasa atau kelebihan untuk menawarkan habuan-habuan yang menarik kepada mereka, ya. Sedangkan Perikatan Nasional mempunyai kelebihan untuk menawarkan pelbagai tawaran yang sangat menarik yang tidak mudah bagi mereka untuk tawaran-tawaran tersebut, ya. Maka bekas rakan komponen kita terdedah kepada tawaran yang hebat yang sukar ditolak. Kita pula terdedah kepada kehilangan mereka. Dan kegagalan kita mendapatkan mereka kembali adalah satu perkara yang tidak bagus untuk kepentingan strategik Barisan Nasional dan seterusnya. UMNO sebagai peneraju Barisan Nasional pasti tergugat, ya. Jadi saya menyeru penyokong UMNO agar lebih cerdik politik, buka mata, lihat beban politik UMNO yang UMNO sedang menanggung, dan UMNO harus mengambil tindakan dan melakukan pelbagai usaha-usaha politik yang sukar lagi rumit, ya, tanpa sokongan kewangan dan sokongan kuasa, ya. Dan dengan asakan daripada PAS dan Perikatan Nasional dan parti-parti lain, Parti Muda, Parti Putera, gabungan 5 parti, ya, PPBM, PAS, Putera, ya, Parti Muda dan Pejuang, mendatangkan kesan yang agak tidak elok kepada UMNO dan BN untuk masa mendatang. Kita harus tahu percaturan politik yang UMNO lakukan dan harus lakukan bukan sekadar untuk PRU15, ya. Kita bukan hanya perlu menang di PRU15, kita perlu menang dengan angka yang selesa, paling minimal 125 MP. Kemudian kita harus perlu menang dan kekalkan, ya. Untuk memenangi mungkin mudah, tapi untuk mengekalkan kemenangan PRU15 ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi orang biasa mungkin lihat kita menang, kita boleh menang. Setiap situasi sekarang mereka kata kita boleh menang. Tapi di mata antarabangsa, di mata pelabur, BN bertanding dengan 3 komponen, macam mana nak menang 125 MP? UMNO tidak kuat, BN tidak kuat. Itu yang mereka katakan. Dan apa kata-kata mereka akan dimainkan oleh media dan mempengaruhi pengundi. Pengundi mana yang nak sokong parti yang tidak kuat seperti BN. Ya. Dan percaturan politik ni bukan untuk menang saja. Orang ramai di media sosial fikir, kita boleh menang, kita boleh menang. Ya, kita boleh menang. Tapi kalau menang setakat 3-4 MP buat apa? Menang kemenangan tipis macam Perikatan Nasional hari ini, hanya ada kelebihan 3-4 ahli parlimen saja, buat apa? Bila-bila masa boleh tergugat. Kita harus menang 125 MP. Dan kita harus mencaturkan agar kemenangan kita itu boleh dipertahankan. Buat apa kita menang, tapi sukar untuk kita mempertahankan kemenangan itu. Di segi sains politik, di segi matematik politik, pencatur-pencatur politik harus mencatur pergerakan politik yang selepas menang pilihan raya. Kita mesti 2 step ahead. Kita mesti 2 langkah ke depan, bukan 1 langkah. Seperti mana yang kita lihat di media sosial, ramai yang kata, ya UMNO boleh menang, BN boleh menang, bosku boleh, kerana faktor bosku kita boleh menang. Kalau bosku tak pergi Sabah, saya ada tengok satu posting tu, tak siapa yang buat, dia kata faktor kemenangan di Sabah sebab bosku. Faktor bosku 80%, faktor calon 17%. Saya ketawa baca posting tu. Dia kata faktor bosku.
Dan bayangkan masa kempen pilihan raya, takkan bosku nak turun ke semua kawasan parlimen, ya. Dan saya tak boleh setujulah faktor bosku yang boleh menyebabkan BN menang. Saya tak betul lah. Tak betul. Bagi saya, BN akan menang, ya. Menang tapi dengan majoriti yang sikit, dan faktor BN menang adalah kerana kegagalan kerajaan PH, ya. Bukan kerana bosku, ya. Bosku punya faktor ada tapi mungkin 10%, ya. Dan selama setahun lebih ni bosku menjawab di media sosial kerana beliau adalah bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Maka isu-isu yang melibatkan keputusan Perdana Menteri PH, keputusan Menteri Kewangan PH, hanya beliau seorang saja yang layak, ya. Dan betul bosku turun di semua PRK, ya. Dan saya terus terang saya katakan, kalau mengikut standard bosku, apabila dia turun ke satu-satu tempat, ya, kita tengok di Sabah, apabila dia turun ke satu-satu tempat, sepatutnya standard bosku bukan 45,000 orang di keliling dia. Sepatutnya standard bosku 10,000 orang, 20,000 orang. Itu baru standard bosku, ya. Kalau setakat 2-3,000 orang, itu bukan standard bosku. Jadi posting yang kata kerana bos 70 kemenangan di PRN Sabah, faktor kemenangan itu 70% faktor bosku, saya kurang setuju lah. Saya tidak ada niat jahat kepada bosku, tapi kita harus realistik dalam politik. Dan di realiti, pengundi-pengundi bercakap tentang kegagalan Pakatan Harapannya. Dan tidak dinafikan faktor bosku mengembalikan UMNO, tapi tidaklah sampai 70%. Itu saya tidak boleh setuju. Dan apa yang saya cuba tekankan di sini, kita sebagai akar umbi UMNO harus melihat dengan skop yang lebih luas, ya. Kita harus tahu beban yang ditanggung oleh Presiden UMNO sebagai pengerusi Barisan Nasional. Kita harus tahu UMNO adalah peneraju Barisan Nasional. Kita harus tahu percaturan politik untuk mengembalikan 10 bekas rakan komponen PN. Kita harus meyakinkan dunia, ya. Dan percaturan kita harus 2-3 langkah ke depannya, bukan semata-mata untuk menang PR15 dan tenggelamkan Perikatan Nasional. Bukan. Ya, selepas kita menang, kita harus kekalkan kemenangan itu. Dan itu bukan satu perkara yang mudah, dan kita harus bercatur mulai sekarang untuk pastikan kemenangan kita itu tidak mudah digugat. Ya. Okey. Saya tengok komen sekejap. Di phone lagi satu. Saya tengok komen ni. Sekejap. Syami Min, Assalamualaikum, selamat malam. Saya dah ulas bab Anwar tu di live yang sebelum ni. You pergi tengok Politika Anwar Ibrahim, Anwar ada angka. Saya dah ulas di live yang lepas. You boleh pergi tengok. Kita fokus pada topik yang saya perkatakan malam ini. Saya tengok komen sekejap. Line tak berapa elok malam ni. Zainata Mak Zain, saya tak tahu UMNO nak bergabung dengan PKR dia. Apa yang saya faham daripada statement Zaid tu, dia tak dapat kawal MP-MP
UMNO BN yang tak sokong Anwar, dan kita tahu sokongan kepada Anwar itu bukan sokongan tulen, ya. Kita tahu sokongan itu adalah untuk memberi tekanan kepada Perdana Menteri agar memohon membubarkan Parlimen. Mengikut perkara 43.4 Perlembagaan Persekutuan, jika Perdana Menteri hilang majoriti, maka beliau ada dua pilihan. Itu yang pertama, meletak jawatan, yang kedua, mohon untuk bubar Parlimen. Kita tahu, ya, Zainata bin Marzin, ya, sebelum ini PH, Anwar, DAP, PKR memang tidak mahu pembubaran awal Parlimen kerana mereka tahu mereka akan kalah. Tetapi setelah tertubuhnya Perikatan Nasional, mereka mengubah fikiran. Mereka mahukan diawalkan PR15 kerana mereka melihat Perikatan Nasional tidak sekata dengan Barisan Nasional. So mereka nampak jika PR15 berlaku di dalam masa terdekat, mereka berpeluang untuk menang PR15, ya. Maka itu satu pakatan politik dibuat, ya. Dan Anwar tahu, PH tahu, jika Tan Sri Muhyiddin hilang majoriti, beliau tidak ada pilihan lain melainkan membubarkan Parlimen. Jika beliau meletakkan jawatan, maka Anwar akan jadi PM, dan beliau tahu itu akan merosakkan peluang politik Perikatan Nasional dan khususnya PPBM. Cucu Mat senyum. Kalau PKR boleh menang di tempat Cina, kenapa kita tak boleh menang? Kita pun boleh menang. Kalau PKR boleh menang, kita BN pun boleh menang, ya. You kena tahu tu. Pak Abbas, ya. Pada pendapat saya lah, pendapat peribadi saya lah, muafakat nasional tidak relevan lagi. Kita tengoklah PAS, dia tegur Ketua Pemuda UMNO. Sedangkan Ketua Pemuda UMNO tegur Ketua Pemuda Bersatu yang biadab kepada UMNO dan bosku. Sepatutnya PAS tegur Ketua Pemuda Bersatu, bukan tegur Ketua Pemuda UMNO. So di situ kita nak harap kat PAS apa lagi? Kita kena khianat di hari penamaan calon di PRN Sabah. PAS berdiam diri, berpeluk tubuh, membisu, tak kata apa. PAS tidak bersama kita. Itu pendapat saya lah. Kalau PAS bersama kita di dalam muafakat nasional, dah tentu ada statement daripada pemimpin PAS mempersoalkan tindakan Perikatan Nasional meletakkan calon di 17 kawasan yang Barisan Nasional bertanding. PAS akan persoalkan tindakan Perikatan Nasional memancing PPBS yang sekutu BN. Ya. Jadi, bagi saya, muafakat nasional dah tidak relevan, tidak wujud lagi. PAS tidak setia kepada muafakat nasional. Untuk apa kita menaruh harapan kepada PAS? Lebih baik kita mengejar 10 komponen kita yang tinggalkan kita. Kita kejar mereka, dapatkan mereka balik. Dah PAS yang tak nak kita, bukan kita tak nak dia. Dia yang tak nak kita. Buat apa kita nak mengejar dia lagi, nak harapkan dia lagi? Tak perlu harap PAS lagi. Saya tidak harapkan PAS lagi. Saya pun dah buat posting. Ini pendapat peribadi saya lah. Saya tak tahu apa pendapat pimpinan utama UMNO dan Barisan Nasional. Dharma Wulan, boleh saja. Apa dalam politik ni segalanya boleh. Segalanya boleh dalam politik, Dharma Wulan. Muhammad Faizal, saya tak biadab dengan you. Ya, saya bagi ulasan, ini live saya bagi pendapat peribadi saya. Saya tak jemput pun you datang, ya. Jadi, ya, saya orang tua, betul. Saya ada cucu, 5 cucu. You belum tahu you sempat jadi tua, You sempat jadi tua. You dah pasti ke Muhammad Faizal? You sempat jadi tua? Saya sempat jadi tua. Saya ada 5 cucu, ya. Saya dah tahu bahagian hidup saya. You sempat tua tak? So, you jangan hina orang tua.
Apakah mak bapak you bukan orang tua? Mak bapak you orang muda? Ke mak bapak you dah mati masa mereka muda? Kenapa you hina sangat orang tua ni? Biadabnya awak. Orang Melayu tapi biadab awak. Hina orang tua. Aku sempat tua. You sempat tua tak? Mak bapak you sempat tua tak? You tak ada orang tua ke? Biadab sungguh kurang ajar. Awak pasti awak sempat tua ke Muhammad Faizal? Ke mak bapak awak tak sempat tua langsung? Saya tak jemput awak datang live saya. Saya tak tahu awak siapa. Saya buat live ni bagi pendapat peribadi saya sebab ada soalan-soalan dan permintaan daripada kawan-kawan. Apa masalah awak? Kurang khajar, biadab punya bangsa. Awak malu kan mak bapak awak? Awak hina orang tua. Aku sempat tua. Kau dah pasti sempat tua tak? Bodoh ya. Sanggahlah apa yang aku kata kalau aku bodoh. Kalau you pandai, Muhammad Faizal, you sanggah apa saya kata. Cucu mak senum. Mungkin mak bapak dia tak sempat tua. Mungkin tok nenek dia tak sempat tua. Dia mungkin tak merasa kasih sayang tok nenek. Mungkin tak merasa kasih sayang mak bapak dia. Mak bapak dia tak sempat tua. Sebab tu dia biadab. Korang hajar cakap macam itu. Saya tak ada masa nak layan murahan-murahan seperti ini. Muhammad Faizal, kalau you pandai, you sanggah saya punya ulasan point to point. Atau you sanggah tajuk posting saya point to point. Kalau you pandai, buktikan you pandai. Kalau tidak, you tak pandai lah. You bodoh lah seperti mana you kata tadi. Moku-moku Ashraf. Dia hina orang tua. Okey, jadi you all ada soalan. Okey, saya jawab soalan Pak Abbas. Saya tak tahulah Pak Abbas. Pas nak tanding di PRN Sabah guna logo BN. Saya tak tahu kenapa dia tak minta seat PPBM. Tapi hari ini saya baca PPBM mendesak kerajaan negeri Sabah membagi jawatan menteri di dalam kerajaan Sabah. Memberi kepada PAS jawatan di dalam kerajaan Sabah. Saya tak tahu apa akan jadi. Itu terpulang pada mereka. Betul saya Andrew malukan nama Faizal Itulah Ijat Ijat Waalaikumsalam Syariman Azrul. Waalaikumsalam Saya tengok daripada phone sini komen-komen. Musaimin Mustakbal, terima kasih. Thank you Edward Touch. Orang Perak, saya tak kata pemimpin PAS jahat. Saya tak sebut tentang pemimpin PAS Saya bercakap tentang standing politik PAS di dalam Muafakat Nasional. Secara peribadi saya tidak harapkan PAS lagi kerana PAS telah lebih kepada PPBM. So soalan kepada saya tadi, apakah PAS relevan, MN relevan kepada BN? Jawapan saya berkenaan dengan parti PAS. Dan saya tahu di akar umbi ramai orang PAS yang menyokong Muafakat Nasional, saya tahu. Tapi pendirian PAS yang kita lihat, pendirian politik PAS tidak ke arah UMNO tidak ke arah BN, dia ke arah PPBM, Perikatan Nasional bro. Itulah bro Maniam Waalaikumsalam Langkawa. Musafir Samudra, tak apa, biarkan je. Dia ada masalah bro Musafir, biarkan je. Ya Fauzi.
Ya, Bro Fauzi. Ya, saya geram dia hina orang tua tadi. Dia hina orang tua. Saya geram. Ya, Ahmad Albab. Saya pun kecewa dengan UMNO. Tapi kaedah saya gunakan daripada dulu. Saya abaikan kekecewaan saya. Bagi saya, kita semua buat silap. Dan saya lebih kepada memberi jalan solution, jalan penyelesaian. Itu cara saya, Bro Ahmad Albab. Terima kasih, Borhan Seafood Trader. Waalaikumsalam, MA Hadi Muhammad. Adalah 3-4-5 live saya, bro boleh tengoklah. Selamat malam, Zaid Zaidi. Edward Touch, ya, saya berpendapat kenyataan Wan Faizal itu tidak elok lah, tidak realistik. Kenapa nak hina bosku? Kenapa nak hina UMNO BN? Kenapa nak kata kita ada kes, ya? Dan kepada Wan Faisal, saya hendak beritahu you, terdapat satu affidavit oleh suami seorang wanita bernama Nika di mahkamah ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya. You dengar betul-betul, ya, Wan Faisal. Ada satu affidavit yang dibuat oleh seorang lelaki, suami kepada seorang wanita Cina yang bernama Nika, ya, dan yang menyebut penglibatan Tan Sri Muhyiddin. Tetapi affidavit itu tidak dicabar oleh Presiden PPBM, ya, Wan Faisal. Kalau you nak cakap BN UMNO, pemimpin UMNO kita ada kes mahkamah, you juga kena cakap DAP yang you sokong selama 22 bulan pun ada kes mahkamah, ya. You kena cakap yang tu, ya. You jangan biadab lah, Wan Faisal. Syamimin, dalam politik bukan soal sabar. Bukan soal sabar, tegas, bijak, tegas, berani, drastik, bukan. Dalam politik harus bijak. Kita kena tengok situasi itu. Kalau situasi itu perlukan kita begini, maka kita begini. Kalau situasi itu perlukan kita begitu, maka kita begitu. Kerana jika kita tidak boleh begini pada hari ini, akan tiba harinya kita boleh buat begini. Akan tiba hari ini. Ya, bukan serta-merta. Kena gigit hari ini terus kita gigit balik. Politik tidak begitu. Dia tengok persekitaran, tengok kesesuaian masa, timing. We must do things at the right time. Ya, kita mesti melakukan sesuatu at the right time, di masa yang betul, ya, di masa yang sesuai. Tak kira lah you nak buat betul ke, you nak buat salah ke, asalkan di waktu you buat tu, waktu yang the right time. You buat yang salah pun berjaya, you buat yang betul pun akan berjaya. So, kalau you buat benda betul at the wrong time, tak guna. Ya, politik, mathematik politik dia gitu. Dia tengok timing, dia tengok momentum. Oh, kita betul, kita buat ni kita betul. Tapi at the wrong time. Pernah dengar orang putih cakap, at the wrong time, at the wrong place. Ya. Doing the right thing at the right time. Doing the wrong thing at the right time. Ya, dengan doing the right thing at the wrong time. Doing the wrong thing, membuat benda salah at the right time, pada masa yang betul. Doing the right thing, membuat benda yang betul pada masa yang salah. So kita fikir yang mana kita mahukan, ya, bro? Amin. Terima kasih, Syariman Azrul, doakan saya. Cucu mak senyum. Kita tak nak bincang lah PAS tu parti macam mana. Kita cuma bincang di situasi hari ini. Bagi saya Muafakat Nasional sudah tak relevan kepada BN, bagi menjawab soalan Pak Abbas, ya. Kerana kesetiaan PAS jelas tidak lagi kepada UMNO dan PAS telah alih arah kepada PPBM, ya. Itu jawapan saya, ya. Hukum mana? Tindakan undang-undang tak ada. Tak ada lah. Tak ada apa tindakan lah. Saya tak tahu apa tindakan. Kita mana ada hak nak ambil tindakan kat dia. Kita BN. Dia PN, PPBM, ya.
Orang Perak. Inilah tajuk you punya soalan. Apa pendapat saya tentang Dr. Zahid Hamidi yang nampak lemah terikut dengan kehendak PPBN. Inilah tajuk topik saya, ya. Saya menjelaskan, ya, tasking UMNO BN selepas PRU14 yang kita harus tahu, ya, beban politik yang ditanggung oleh Presiden UMNO dan pelbagai agenda yang perlu beliau selesaikan, ya. You kena rewind balik dan you baca tajuk di live ini, ya. Saya dah repeat 2-3 kali, takkan nak repeat lagi, ya bro. Ya, Moku Ashraf ada, you google lah, ya, affidavit suami nikah, you google lah. Ya, Zaidi, kita boleh, jika ada PRU15, kita boleh jadi kerajaan. Tapi kalau jadi kerajaan dengan kemenangan tipis 3-4 MP, tak guna juga. Kita perlu kuat, ya. Kita perlu ada majority minima 125 MP, ya bro. Waalaikumsalam bro Musafir Samudra. Ya, UMNO harus bersikap tegas, tapi kita harus fikirkan. Kita mempunyai agenda untuk dapatkan kembali 10 bekas rakan komponen kita. Ya, kita BN tinggal 3 komponen. Asalnya kita ada 13, 10 dah tinggalkan kita. Kita mesti melakukan sesuatu untuk mereka kembali, ya. Dan politik di Barisan Nasional adalah politik inklusif, sedangkan politik kita di UMNO adalah politik eksklusif Melayu Islam. Jadi ini ada satu pertembungan yang agak merumitkan keadaan. Presiden Zahid yang juga sebagai pengurusi BN, yang di mana UMNO adalah peneraju dalam Barisan Nasional, amat harus berhati-hati dan bijak dalam menangani situasi ini, ya bro. Otai perantau. Ya, perang Palestin Israel ada kala kejahatan senjata. Ya, betul. Tapi masalahnya kita yang menerima tikaman. Kita dah menerima 10 tikaman, ya. Kawan-kawan semua duk rasa kita dah kena 10 tikaman, kita harus quit sikit lah. Saya bersetujulah dengan kawan-kawan. Kita harus quit sikit lah. Sebab itu ada agenda untuk memberi tekanan kepada PM untuk membubar parlimen, ya. Kita menyokong Anwar secara politik, bukan secara tulen, ya. Waalaikumsalam Bob Redline. Waalaikumsalam bro. Saya tengok daripada pun lagi satu. Terima kasih hati. Cucu mak senyum, jika PH boleh menang di kawasan China, kita pun boleh menang. Macam mana kita nak menang? Kita bagi kuasa sikit kuasa pada MCA. Kita jangan serang MCA, kita sokong dia. Kita tunjukkan kepada orang Cina, MCA dapat sokongan BN, sokongan UMNO, sokongan semua komponen BN. Kita bagi sikit kuasa kat dia, baru pengundi Cina nak sokong dia. PH, sebab apa Cina sokong dia? Pengundi Cina undi dia. Sebab dia bagi kuasa kat DAP. Tengok DAP guna kuasa macam mana. MCA kita tak bagi kuasa, kita lanyak dia lagi. Pengundi Cina mana yang nak sokong dia? Kita kena fikirkan tu. Family Farmnet je berbuat UMNO tak ada batu, okey. Saya tak setuju dengan you, You bubarlah UMNO. Kalau you boleh bubar, you bubarlah UMNO, Family Farmnet din, you bubarlah UMNO. Saya tak tahu macam mana bubar UMNO, ya. Waalaikumsalam Pak Anda Arif, apa pendapat saya? Ketua Menteri Sabah nak bagi pada wakil Cina, itu hak dia lah. Itu hak prerogatif dia sebagai Ketua Menteri, dan mereka orang Sabah, mereka lebih tahu keperluan politik di Sabah. Ya, mereka mungkin nak memancing undi Cina, itu prerogatif mereka, hak mereka. Saya tak boleh nak komen apa-apa. Mereka lebih tahu. Itu kebijaksanaan Kerajaan Negeri Sabah, kebijaksanaan Ketua Menteri Sabah lah. Itu terpulanglah kepada Barisan Nasional Sabah untuk membuat pendiriannya. Kita di sini kita ikut saja, ya, kerana UMNO Sabah ada autonomi sendiri, ya.
Ya, Syariman Azrul, betul you kata. Kalau jadi kerajaan kita perlu dapat sokongan itu betul. Tapi kita perlu mengambil kira situasi politik masa kini, keperluan politik dan kehendak politik. Kita perlu ambil kira perkara-perkara itu semua. Ha. Ya, Ahmad Rizwan Mazri, ya, kita tak tahu apa pendirian UMNO bab tu. Bab tak perlukan PAS ni pendirian saya. Itu pendapat saya, pendirian saya. Itu bukan pendirian UMNO. Pendirian UMNO saya tak tahu. Saya hanya bagi pendapat saya dan pendirian saya, Ahmad Rizwan Mazri. Ya, Farid Muhammad, I setuju dengan you. UMNO need to act robust. Defending, yes. But it must be done at the right time. It must be done at the right time. Don't do it at the wrong time. Politik ada matematik dia. You tahu? Farid, you tahu cara saya kan? Muhammad Burhan Nur, agenda asal UMNO memang kita tak terusik pun. Memang kita pertahankan. Agenda utama kita adalah mengembalikan 10 rakan komponen BN yang telah meninggalkan BN. Dunia sedang memerhatikan kita. Jika UMNO sebagai peneraju BN gagal mengembalikan 10 bekas rakan komponen mereka, bagaimana UMNO BN hendak kembalikan semua pengundi kita? Dan realitinya kita tidak akan boleh dapat 130 MP tanpa rakan komponen kita di PRU15. Kita kena tahu tu. Dan kalau mereka bertanding berasingan dengan kita, lepas pilihan raya, kita buat perjanjian mereka bergabung dengan mereka. Itu tidak kuat. Mereka bila-bila masa boleh tinggalkan kita. Itu tidak kuat dan menjadikan sebuah kerajaan yang tidak stabil seperti mana Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Sama-sama orang Perak, sama-sama. Saya pun sayangkan UMNO. Zahid tidak lemah sebenarnya. Zahid bijak. Zahid sebagai Presiden UMNO tanpa kuasa politik, tanpa kewangan yang kukuh, tanpa macam-macam, dengan macam-macam tekanan, harus pulihkan UMNO, harus pulihkan BN. Sebagai pengurusi BN, dia kena pastikan 10 rakan komponen kembali kepada BN. Sebagai Presiden UMNO, dia harus pastikan kawasan-kawasan yang UMNO kalah dia dapat balik. MP-MP yang lompat kawasan itu dia dapat balik. Ini satu perkara. Dan kita tahu ada 5 calon yang hendak jadi Presiden UMNO mengambil peluang situasi ini untuk menggasak beliau. Semua orang tahu saya pro Hishamuddin. Tapi saya melihat institusi presidensi UMNO amat penting untuk masa depan UMNO. Maka sebab itu saya memberi pendapat saya di dalam audio ini. You harus dengar balik daripada mula dan you baca tajuk posting live ni, maka you akan faham apa yang I katakan. Ya, bro Syarul Izzat. Dari pelbagai sudut kena tikam. Ya, betul bro DDMH, saya setuju. Orang di atas, pimpinan di atas melihat politik daripada mata satelit dan mereka mempunyai data-data yang kita tak ada. Ya, Bob Redline. Bob Redline, UMNO tidak ada di dalam Perikatan Nasional. UMNO tidak ada dalam Perikatan Nasional. UMNO tidak masuk Perikatan Nasional. Cuma di PRN Sabah, UMNO bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan dinamakan Gabungan Rakyat Sabah.
Ya, Muhammad Hussein. Buruk-buruk UMNO yang you kata ni pun, ya, kita menang lebih pada PPBM di PRN Sabah. Dan kita mempunyai lebih kerusi daripada PPBM, ya. Di PRU 14 kita menang paling banyak kerusi, ya. Buruk-buruk UMNO yang you kata ni, ya. Muhammad Hussein. Saya setuju dengan Muhammad Aiman Anwar. Dharma Wulan, strategi parti adalah rahsia parti. Tak boleh bagi tahu pada akaun umbi semua. Mana boleh? Ini strategi parti, Dharma Wulan. Tak boleh bagi tahu kepada akaun umbi. Tak boleh dibuat jadi bahan awam, Tak boleh. Terima kasih Bro Azmi Zamzuri. Bakit Isyak, mana boleh strategi parti tak boleh bagi tahu. Strategi parti rahsia parti, dia bukan untuk bahan untuk paparan awam. Tak boleh bro, Terima kasih Bro Marzuki Muhammad Hashim. Zubair Bakar. You kena tanya Datuk Lokman lah, bab kenapa dia benci Zahid, saya tak tahu. You kena tanya dia lah, Waalaikumsalam Siti Fatimah Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, aku sanggah. Ahmad Rizwan Masri, saya tak tahu kenapa dia benci kepada semua orang. You pergi tanya dia lah. Saya bukan Lokman Adam. Saya bagi pendapat peribadi saya tentang isu-isu berkenaan UMNO dan Barisan Nasional. Itu saja. Saya tak berminat untuk memperkatakan tentang orang lain. Ya, aku sanggah. Saya pun heran, Kenapa serang UMNO? Kenapa tak serang PPBM semua tu, Saya pun heran, Waalaikumsalam, Amirul Hanafi. Ya, you sokong PAS. Saya hormati you sokong PAS. Saya sokong UMNO, Kita kawan. Kita di bawah ni kawan, no problem. Cuma saya, pendapat peribadi saya, PAS, parti PAS tidak setia kepada UMNO. Itu saja, Amirul Hanafi. Bagus, aku sanggah. Ya, Farid Rahman, if you can understand what I'm saying in my life, if you can understand my posting, tasking politik, UMNO BN, then you will see what you can see what I mean, Jadi, siapa ada Syah Ijan, Bro Syah Ijan, saya minum air sikit, Air sirap, Ni bukan darah tau, ni sirap. Ya, Muhammad Faizal Muhammad Isa. Betul. Tak boleh lah semua strategi parti kita cerita, bagi tahu pada akar umbi. Apa yang UMNO nak buat kena bagi tahu pada akar umbi. Tak boleh lah macam gitu. Ya, ada perkara perlu dirahsiakan. Ada perkara tak boleh. Bukan untuk awam, bukan untuk akar umbi. Tak boleh macam gitu, Orang Perak. Bro tahu kan saya tidak amalkan untuk label orang lain apa-apa. Tak berminat lah bro nak labelkan apa-apa. Bagi saya benda ni politik saja. PAS masih lagi orang Melayu, orang Islam bagi saya. Di luar saya ramai kawan-kawan PAS. Saya tak suka, saya tidak amalkan. I don't practice labeling others. Ya, Syah Ijan. Setakat ini saya nampak UMNO lah, terbaik sejak 40 tahun dulu, sejak saya muda, Siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Saya ada masa lagi.
Saya ada masa 10 minit lagi. Saya ada masa 10 minit lagi. So boleh tanya. Hujan ni, dia line tak elok sebab hujan ya. Tak apa orang Perak, tak payah sorry. No worry, tak payah sorry. Tak payah minta maaf, you tak ada salah apa-apa pun. Z. Ya, saya setuju. Tapi BN harus kembalikan lah 10 rakan komponen kita yang tinggalkan kita masa PRU 14 Ya, Syariman Azrul. Betul. Saya pun setuju dengan you, Bro Syariman. Tapi PAS telah alih arah kepada PPBM. PAS tidak lagi setia kepada UMNO. Itu yang saya nampak. Itu pendapat peribadi saya. Muhammad Aman Anwar. Sewaktu PRK yang PAS bagi laluan tu, Perikatan Nasional belum ditubuhkan. PPBM belum masuk MN. PPBM belum wujudkan Perikatan Nasional dan tubuh kerajaan. Perkara yang you katakan ini semua adalah sebelum 24 Februari tahun 20. Terima kasih Bro Zaidi Ya, betul. Tak boleh Muhammad Bakir tak boleh sembarang buat darurat Kalau nak buat istihad darurat kena ada sebab-sebab yang logik dan realistik. You baca perkara 150 Perlembagaan Persekutuan You Google Perlembagaan Persekutuan perkara 150. So di situ you akan nampak tata cara untuk peristihadan darurat Ya, Amirul Hanifi. Saya boleh bersetuju dengan separuh daripada apa yang you kata. Bagi saya, pendapat peribadi saya PAS tidak setia dengan UMNO. Itu pendapat peribadi saya. Aku sanggah, kita bukan saja perlu menang pilihan raya 15. Kita perlu pastikan kemenangan itu bukan kemenangan tipis. Kita harus menang dengan paling minimal 125 MP dan kemudian kita harus pastikan kemenangan itu tidak mudah tergugat. Itu tasking kita. Syam Baratullah kenapa masih nak lantik orang Cina di dalam Barisan Nasional? Kerana itu adalah satu strategi politik untuk menunjukkan kerajaan Perikatan Nasional Sabah adalah memainkan politik inklusif. Mereka tak boleh selamanya membiarkan pengundi Cina menyokong DAP. Mereka harus berusaha untuk pastikan pengundi Cina menyokong mereka. Begitu juga dengan kita Barisan Nasional. Kita menyokong MCA kerana apa? Walaupun akar umbi kita marah, tapi kita perlukan MCA. Kerana apa? Kita tak boleh biarkan pengundi Cina selamanya menyokong DAP. Dan kita harus berikan sedikit ruang dan kuasa kepada MCA supaya orang Cina nampak, MCA orang Melayu sokong dia, dapat kuasa UMNO bagi, barulah kita boleh undi. Orang Cina mengundi DAP secara total. Kenapa? Kerana DAP diberi kuasa di dalam Pakatan Harapan, di dalam kerajaan. Sebab tu mereka mengundi DAP. So kalau MCA tak diberikan macam mana kita beri kuasa pada PH bagi kuasa pada DAP, pengundi Cina mana yang nak undi MCA? Pengundi India mana yang nak undi MIC? Dharma Wulan, soalan you mengapa UMNO
agak keberatan untuk menarik sokongan. Ya, kita orang biasa ni Dharma Wulan kita nak buat sesuatu ni kita tak kira waktu. Orang cocok kita kejap lagi ada orang jentik dengan you serta-merta you pergi jentik je. Tapi dalam politik ni dia tidak begitu. Dia ada matematik. Dia guna konsep doing the right thing at the right time. Ya. Nak buat doing the wrong thing pun must be at the right time. Factor timing. Ya. Dalam politik bukan macam kita. Kita orang musik kita tweet. Kita merta kita boleh tweet balik. Tapi dalam politik tidak boleh. Dia kena tengok timing. Dia kena strategi. Dia kena susun itu ini macam-macam. Kena ada matematik dia Dharma Wulan. Cik Aman Ibrahim. Ramai orang kata MP UMNO bacol Kalau MP UMNO bacol, tak adalah 11 orang menteri BN di dalam kabinet. Kalau MP UMNO bacol, taklah Perikatan Nasional sanggup khianat kita, sanggup pakat dengan PBBS khianat kita di hari penamaan calon. Taklah mereka ambil pas daripada kita. Ya. Sebab mereka tergugat dengan kita. Sebab tu mereka khianat kita. Mereka tak berani berdepan berlawan dengan kita. Ya, jadi saya tak boleh setujulah. You kata MP UMNO bacol Saya tak boleh setuju Kalau MP UMNO bacol, Perikatan Nasional PPBM, Tan Sri Muhyiddin ni semua, Azmi ni semua, dia tak bertungkus lumus lah untuk melemahkan kita. You tahu tak? Mereka bertungkus lumus melemahkan kita. Sanggup khianat kita dengan terang-terang bagi orang tengok. Pengundi tengok, Perikatan Nasional khianat UMNO. Dia sanggup. Kenapa? Dia tahu tak mudah nak menggugat kita. Dia terpaksa guna cara kotor untuk melemahkan kita. Fair game, dia tak berani. Main secara gentleman, fair game, dia tahu dia tak boleh menangkan kita. Sebab itu dia main cara kotor. Jadi bila you kata MP UMNO bacol, saya tak setuju lah. Saya tak setuju. Ya, Syamimin. Sama-sama Orang Perak, kenapa kita nak kena tunggu UMNO buat benda tu semua? Kita tak perlu tunggu UMNO buat. Dalam situasi ini tak perlu kita bebankan semua UMNO kena buat. Yang mana kita boleh buat, kita buatlah. Macam saya bagi penjelasan ulasan ni, saya tak payah tunggu UMNO buat. Saya tak payah kata, ini patut kerja Majlis Tinggi, kerja naik Presiden yang buat live terangan pada rakyat. Tak perlu. Kita buat sendirilah. Ya, Muhammad Dikmat Anwar. Saya bersetuju dengan awak. Waalaikumsalam Suratman. Ahmad Rizwan Masri. Mungkin betul lah kot. Sebab istana dah perkenan untuk membenarkan Anwar menghadap. Mungkin betul lah kot. Ya, Pelangi Senja. Ya, Muhammad Nur Sharif. Mengikut perkara 43.2 Perlembagaan Persekutuan, mana-mana ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti boleh dipilih untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. Dia sebut mana-mana MP. Jadi bermakna kalau MP tu bangsa apa sekalipun tak menjadi hal. Ya, Syarul Ijad, betul. Kalau kita menang PRU. Tetapi benchmark politik peringkat antarabangsa mereka mahukan. Dan di segi matematik politik dan sains politik amat perlu 10 komponen yang meninggalkan BN selepas PRU 14 lebih baik kembali kepada kita sebelum PRU 15. Jika hari ini GPS Sarawak dan GPS Sabah dan 8 komponen yang meninggalkan kita selepas PRU 14 membuat statement, besok mereka membuat satu statement, kami sokong BN dan bersama BN. Goyang Perikatan Nasional. Goyang. Ya, I bagi tahu you, goyang. Kita akan dilihat sangat
Kita perlu bukan saja perlu kuat, kita perlu lebih kuat daripada kuat. We must be stronger than strong, kalau you boleh faham. Kita perlu lebih kuat daripada kuat. Kita perlu sasa. Sama-sama Syam Baratullah. Hassan budak nakal. Kenapa DAP dalam kuasa? Sebab dia ada kuasa dalam kabinet, dia boleh buat apa sajalah. Ya, Amirul Hanif. Ya, ada betul apa you cakap, Bro Amirul. Ya, saya setuju dengan Farid Muhammad. Itu yang saya cuba katakan dalam beberapa posting saya 3-4 hari ini. Dan begitu juga dalam tajuk live saya hari ini. Ya, Zahra Ibrahim, saya pun. Okey, tuan-tuan. Saya rasa dah cukup waktu. Dah pukul 12. Dah cukup timing saya dah bunyi. So saya baca lagi sikit. Ya, DDMH. Saya hanya komen apa komen yang saya nampak. Ya, line tak elok kat sini. Line tak elok. Ya, Muhammad Bakia. Semua orang layak jadi PM. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, line internet saya tak berapa kuat di sini. Jadi, terima kasih kepada yang mendengar. Terima kasih kepada yang bagi komen. Yang mana komen yang saya tak jawab tu, minta maaf. Mungkin saya tak nampak di komen itu sebab di dalam live ini bukan semua komen saya nampak. Terima kasih kepada yang bagi pendapat. Terima kasih yang mendoakan saya. Ya, yang mana komen yang saya tak ulas tu bermakna saya tak nampak lah sebab di live ni tak nampak semua komen. Jadi sekian untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.